Didik TV KPM. Baiklah, kita dah sampai ke bahagian di mana tadi kita kata jangan kongsi dan sebagainya, dan saya juga ada sebut tadi tentang kesan ya. Sekarang kita akan lihat secara terperinci ya, apakah kesan penyebaran berita palsu ya. Kesan penyebaran berita palsu kita lihat di sini. Saya bahagikan kepada beberapa segmen ya. Jadi jika kita sebarkan maklumat palsu kepada mana-mana pihak, apakah impaknya ya? Yang pertama ialah ketidaktepatan maklumat. Ketidaktepatan maklumat maksudnya fakta yang disebarkan itu kita tak pasti sama ada fakta itu betul atau tidak. Contohnya kita baca sesuatu di media sosial ataupun di internet dan kita ambil saja fakta tersebut bulat-bulat dan kita beritahu kepada orang lain dan tiba-tiba ada pihak yang pakar ya, okey, memberitahu fakta ini salah. Jadi ini boleh mengelirukan orang lain. Contohnya kita katakan dari segi kalau kita buat kesalahan lalu lintas dan sebagainya, kita dapat potongan diskaun dan sebagainya. Kalau fakta itu salah, kita mengelirukan orang lain. Betul ke kita dapat potongan harga ni? Betul ke kita dapat 50% peratus diskaun dan sebagainya? Dan ini juga boleh menimbulkan fitnah. Fitnah, faham tak apa maksud fitnah? Fitnah maksudnya orang tu tak bersalah, tetapi oleh kerana berita palsu yang kita sebarkan, dia seolah-olah menjadi orang yang bersalah. Menjadi mangsa fitnah. Mangsa fitnah. Mangsa fitnah ni banyak impak kepada kalau kita sendiri. Apa you akan buat jika menjadi mangsa fitnah? Menjadi mangsa fitnah ni cikgu, impak dia kepada emosi, kepada apa orang kata kita punya reputasi, image dan sebagainya. Biasanya kalau menjadi mangsa fitnah, ramai yang kata lebih baik berdiam diri. Tetapi sebagaimana cikgu Kala kata sebentar tadi, ada masanya jika seseorang itu tidak boleh menerima fitnah yang dibuat-buat atau direka oleh orang lain, dia boleh mengambil tindakan, cikgu. Ya, betul. So kalau ada orang itu yang seperti saya cakap, dia boleh berfikir dengan rasional, dia boleh mengambil tindakan yang wajar, katakan dia menidakkan perkara tersebut. Dia masuk ke dalam media sosial dan sebagainya, dia menidakkan. Tak apa, bagaimana pula dengan orang yang pendiam, yang tak boleh dedahkan apa-apa, dia pendam dan dia mungkin mengambil langkah yang drastik, yang tidak baik, yang boleh merosakkan diri dan sebagainya. Betul. Dan ini juga boleh mengaibkan orang lain. Apa maksud mengaibkan, Wishwa? Apa perkataan lain yang kamu faham dengan mengaibkan? Macam connect cikgu, macam efek orang lain. Memalukan. Mengaibkan tu memalukan orang lain. Sorry. Ya, memalukan orang lain. Katakan kita dapat suatu berita tentang kawan kita. Kita tak nak percaya kita berita palsu, tapi dari satu sudut kita akan ingat ya, mungkin betul. Mungkin cerita ini betul. Kalau ada seseorang itu mungkin betul juga dia curi wang dia dalam kelas itu. Walaupun kita dah buktikan, kita dah menidakkan berita itu, tetapi benda itu boleh menjadi isu kepada orang ya. Satu, orang yang percaya atau tidak percaya, dan orang yang menjadi mangsa tu dia tak boleh buat pertimbangan, kawan saya ni percaya atau tidak dengan saya. Itu yang kita kata mengaibkan orang lain ya. Okey, kesan negatif yang kedua jika kita menyebarkan berita palsu ialah orang yang menerima berita palsu itu terdedah kepada bahan-bahan negatif. Banyak bahan negatif terutamanya golongan muda seperti anak-anak murid di sini. Okey, boleh kamu berkongsi dengan cikgu apa contoh bahan negatif yang boleh mempengaruhi minda orang muda? Ada siapa di sini boleh jawab? Apa benda-benda negatif, bahan negatif yang boleh merosakkan? Ya, Rici. Silakan ya. Bahan pornografi. Bahan pornografi. Kerana anak-anak muda ni kematangan fikirannya terhad. Bukan dia tak tahu benda tu salah, tetapi sikap ingin mengetahui, nak tahu. Kita yang dah tua, kita dah makan garam dah lama. Jadi kita dah tahu benda ni baik atau tidak baik. Tetapi anak-anak muda ni dia punya perasaan ingin tahu tu. Jadi dia mungkin ya, bila kawan berkongsi, dia pun buka dan macam berita ni benda ni tak baik. Jadi mempengaruhi minda mereka. Dan berita palsu yang memburukkan sesuatu mana-mana pihak. Okey, katakan berita palsu yang kalau pelajar sekolah, berita palsu yang bercakap buruk tentang pentadbiran dan sebagainya, mereka akan mempunyai tanggapan yang tak baik tentang sesuatu organisasi tersebut. Betul. Okey, seterusnya boleh mendorong perlakuan yang tidak diingini.
Pelakuan yang tidak diingini sebab kita percaya kepada berita palsu seperti ini, kita tersertai mogok. Okey, ataupun kita sertai piket di jalanan sebab kita rasa benda ni tak betul. Sebenarnya benda tu tak perlu pun dipertahankan sebab itu berita palsu. Kita pun pergilah berkumpul. Banyak kes yang berlaku yang kita cuba elakkan di negara kita kerana kita nak menjaga keamanan negara kita, ya. Kita tak mahu, ya, kumpulan-kumpulan manusia yang mengadakan piket dan sebagainya yang boleh merosakkan ketenteraman awam, ya, dan juga boleh meningkatkan gejala sosial. Ada orang menggunakan ini sebagai satu hobi. Penyebarkan berita palsu ini sebagai satu hobi. Cari saja berita di mana-mana, boleh Google cari berita palsu, ambil masa tu. Tak ada masa nak belajar tapi ada masa nak cari berita palsu. Mereka suka sebarkan dan nak lihat riak orang lain, respon orang lain. So ini juga satu isu yang meningkatkan gejala sosial. So ini yang kita kata kesan, ya. So ada lagi, ya, satu kesan iaitu isu keselamatan. Sangat-sangat penting. Isu keselamatan ini kerana berita palsu boleh membawa bahaya kepada pihak lain yang terbabit. Betul, Cikgu. Katakan berita palsu itu tentang seseorang, individu. Okey, katakan individu itu dikatakan terlibat dalam sesuatu kes. Kita yang berada tinggal bersama dengan dia, katakan di kawasan perumahan, ada satu orang itu dipanggil, dia ni pembunuh berciri, contohkan serial killer. Jadi kita pula yang pergi pukul dia, hentam dia, tangkap dia. So ini yang kita kata tak ada kaitan langsung, sebenarnya itu berita palsu. Tetapi kita bertindak untuk memastikan, kita kata palsu tak palsu, saya nak bertindak juga. Ini yang kita kata boleh berbahaya kepada pihak lain dan boleh menjejaskan keselamatan negara. Berita palsu yang disebarkan tentang negara kita boleh menjejaskan keselamatan kerana rakyat kita bertindak kepada berita palsu itu dengan cara yang berbeza. Contoh berita palsu, ya, kata harga gula nak naik. Apa berlaku bila harga gula nak naik? Bila dengar je berita harga gula naik, apa kita buat? Ramai yang akan risau, Cikgu, sebab dia akan segera pergi ke pasar raya untuk mendapatkan gula kerana bimbang nanti tak ada bekalan gula. Okey, gula boleh simpan lama, setahun pun tak rosak. Harga ayam naik, berita apa jadi? Sama juga, orang tetap pergi menyerbu untuk mendapatkan bekalan ayam. Tapi berapa lama boleh simpan ayam dalam peti ais tu? Setakat mana yang muatlah, Cikgu. Betul kan? So ini kadang-kadang kita kata berita-berita seperti ini, berita sensasi ini, kita membuatkan pembelian tanpa had. Petrol pun berapa banyak kita boleh letakkan? 5 kereta, 5 had. Ya, takkanlah petrol tu kita boleh simpan bertahun-tahun, betul atau tidak? So ini semua adalah berita-berita palsu yang kadang-kadang boleh menyebabkan pembelian panik. Pembelian panik. Kadang-kadang kita lihat, apalah jadi ni, kenapa nak taruh minyak? Kita nak isi minyak tapi queuenya memanjang. Sangat panjang. So prinsip saya ialah kalau kita nak isi. Kalau harga dia naik tak apalah. Kita ikut sajalah sebab kita tak boleh, ya, kata harga tak akan naik dan sebagainya, ya. Okey, ini yang kita katakan, kita perlu dengar, fikir dengan rasional, baru kita tengok sama ada, semak dulu berita itu palsu atau tidak. Kalau tak, boleh menimbulkan huru-hara dalam kalangan rakyat. Bayangkanlah huru-hara dalam kalangan rakyat. Nak pergi isi minyak, kereta sampai berlanggar-langgar, aksiden sebab nak potong queue dan sebagainya. Ataupun pembelian dekat pembelian mask. Okey, mask semasa PKP. Semua berebut-rebut nak pergi beli. Okey, ini menyebabkan panic buying. Sebab tu saya kata jangan sebarkan berita palsu. Kalau boleh pastikan dahulu berita itu benar, baru kita sebarkan, ya. So ini adalah antara perkara-perkara yang perlu kita ambil berat, ya, tentang mengapa kita tak boleh sebarkan berita palsu. Pernah tak kamu semua mendapat apa-apa berita palsu? Ya Prici, pernah dapat berita palsu tak? Ya Prici? Ya Prici, ada tak pernah dapat berita palsu? Ya, Cikgu. Pernah sekali. Saya mendapat SMS bahawa saya telah menangi ringgit Malaysia 5,000. Wah, dari mana tu? Tahu. WhatsApp. Dalam WhatsApp dia tak tersumber, tak sahih, okey? Jadi apa yang Yap lakukan? Saya diminta memberi maklumat tentang bank saya, tapi ibu bapa menasihati saya supaya tidak mempercayai kepada berita palsu ini.
Tengok tu, nasib. Kan saya cakap, ibu bapa adalah orang yang pertama yang boleh mengajak anak-anak mengenal pasti berita palsu. Baik, kita dah tahu 3 kesan yang akan memberi implikasi negatif kepada kita dan juga rakan-rakan. Baik cikgu, kita ke slide seterusnya. Baiklah, lihat ya. Jadi ini adalah rumusan kepada pelajaran kita, itu tajuk yang terakhir, itu apakah perasaan jika kita terlibat dalam isu penyebaran berita yang tidak pasti, ya? Apakah perasaan kita, ya? Kalau kita tak terlibat, kita rasa kita di luar, ya. So orang yang terlibat dalam berkongsi berita palsu ini, nombor satu, dia akan berasa malu kalau dia terlibat atau orang lain libatkan diri dia. Kerana dipandang rendah oleh orang lain. Kan saya kata tadi, orang akan bercakap di belakang kita. Walaupun rakan baik, saudara mara pun mungkin akan bercakap, betul kot cerita ni. Betul tak? Keselamatan diri dan juga keluarga akan terjejas. Keselamatan diri dan keluarga akan terjejas kerana ada pihak yang marah sebab kita sebarkan berita palsu. Mereka boleh datang serang kita. Dan tidak puas hati. Mereka bukan saja marah tapi mereka tidak puas hati dengan tindakan penyebaran sesuatu berita palsu. Jadi kita perlu berhati-hati, ya. Jangan sengaja menyebarkan berita palsu kerana suka-suka, ya. Kerana banyak perkara yang boleh berlaku akibat tindakan ini, ya. Ya. Yuyu. Didik TV KPM